Macam mana? I know I'm waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. I wish that somehow you tell me out aloud that on that day I'll be okay. But we'll never know, 'cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. I know I'm waiting, yearning for something known only to me. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentang puan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekali lagi di alam maya di page Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kehidupan kita. Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berkatilah pada waktu pagi kami ini dengan perkara-perkara yang membawa kepada ridha-Mu, ya Allah. Ya, tuan-tuan, puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, memang kita kena bersyukur. Syukrul mun'im wajibun. Maksudnya apa? Bersyukur kepada orang yang memberi nikmat kepada kita. Siapa dia? Itu Allah Subhanahu wa taala, adalah satu kewajipan, suatu perkara yang mesti, yang pasti, yang perlu kita lakukan. Apa implikasinya? Sekiranya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita dianggap sebagai orang yang asi, orang yang berdosa, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah Taala menyatakan tak ramai di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita, kumpulkan kita, kategorikan kita di kalangan hamba-hambanya, orang yang hambanya yang bersyukur kepadanya. Tanda orang bersyukur ialah orang yang sentiasa senyum, sentiasa tenang, redha dan sabar di atas apa saja yang berlaku. Tidak keluh kesah, jangan mengeluh,
Jangan keluh kesah, kerana orang yang mengeluh, orang yang kesah itu di antara tanda-tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan puan-puan, jangan lupa pagi ni macam biasalah kan, ya. Mohon untuk kita like dan share, ya. Program kita, ya, Tazkirah Pagi kita di Dewan Dani untuk kita kongsikan kebaikan kepada seramai mungkin, ya, di kalangan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan pagi-pagi ni adalah satu santapan rohani kita untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya, video ni kita boleh tengok di YouTube. Kalau terlepas tu macam mana nak tengok ulangannya lagi, boleh tengok di page dan juga boleh subscribe daripada channel Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, ya. Dan jangan lupa, ya, juga untuk kita kongsi-kongsikan dalam kita melakukan kerja dakwah ini. Dewan Dakwah memang kita perlukan dana, perlukan sumbangan daripada tuan-tuan puan-puan untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti. Kerana Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara bukan satu NGO, satu pertubuhan, bukan kerajaan, yang kita fokuskan kepada usaha-usaha dakwah, atau kita tengok kepada kebajikan yang kita perlu bantu di kalangan mereka. Mudah-mudahan dengan sumbangan anda, walaupun hanya RM1, walaupun mungkin sebagai 10 sen, 1 sen, maknanya, artinya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tengok siapa dah bersama dengan kita. Allah, ramai dah dengan kita, ya. Kita tengok situ ada Misha Mukhtar, ya, Wan Faz Ida, ada lagi Bazid Aziz, Azimah. Terima kasih Azimah, antara orang yang sentiasa adalah di Dewan Dakwah. Betul dengan pihak saya, pihak Ustaz Zaiz Fadiah, sangat komited. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini sebagai asbab, ya, untuk kita dapat apa dia? Untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga Mulhaf Amrosi, Fauzia Asad, ya. Siapa lagi? Fauzia Asad ada tadi. Jadi alhamdulillah. Dan kerana apa, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang suka kepada majlis ilmu ini antara ciri-ciri ahli syurga. Kerana Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Sesiapa yang menjalani suatu jalan untuk ke majlis ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi bila kita suka dengan majlis ilmu, cinta kepada majlis ilmu, dan sekarang memang dengan sebab COVID ni kan, Allah Rabbi, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak pergi majlis ilmu pagi-pagi tak perlu keluar dah. Buka handphone tu je. Pilih je lah nak ustaz mana. Yang kadang setiap pagi tu memang frequent dah, setiap menjadi rutin dia pagi-pagi, dia akan bersama dengan warga maya, dan Dewan Dakwah tidak ketinggalan untuk sama-sama memeriahkan pagi-pagi anda dengan tazkirah pagi, ya. Mudah-mudahan kita di antara ahli syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tajuk yang saya nak bincangkan dan saya nak sambung lagi tajuk yang saya bincang sebenarnya, senyumlah, ya. Senyumlah. Kenapa saya suka dengan tajuk senyumlah? Sebab bila kita senyum ni, pertama sekali kita nak bersedekah ni, kadang kita fikir mana duit nak cari. Korek sana lah, zaman keadaan sekarang ni yang kita rasa ekonomi tu agak sukar, ya. Tapi dengan senyum itu kita bersedekah. Nabi sebut, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu, kepada ahli kelilingmu, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kita jumpa pagi kita senyum, ya, itu bukan sedekah. Satu pemberian yang sangat bermakna, kerana kita apa, kita bila senyum kita menggembirakan orang lain, dan menggembirakan orang lain itu satu perkara yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk kita rasa gembira, kita rasa tenang, itu ada asbab dia, ya. Yang lepas saya bincangkan, untuk kita senyum, atau kita rasa tenang, kita bahagia, yang pertama kita sedar, kita perlu sedar bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada pada diri kita, daripada kekayaan, harta, kedudukan, pangkat, semuanya akan ditinggalkan. Kita akan tinggalkan semua, kita tak bawa pergi, ya. Kerana itulah kita perlu rasa tenang apabila kita kehilangan sesuatu, kerana kita tidak memiliki apa-apa. Dan apa yang ada pada kita seketika ini merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tengok bagaimana kita mengurus, ya,
apa-apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Bila kita diberikan yang banyak, kita mengurus dengan baik, kita amanah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, insya-Allah Allah Ta'ala akan tambah. Dia kata, la in syakartum la azidanakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmatnya. Jadi untuk dalam kehidupan ini Allah Ta'ala berikan kita banyak untuk kita urus dengan lebih baik. Sama ada untuk kita diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya, jika kamu kufur, kamu engkar atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, Allah Ta'ala ingatkan, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab aku ini sangat pedih. Justru tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janganlah letakkan hati kita terlalu terikat dengan dunia ini. Betul, dunia itu kita pegang. Ekonomi kita kena kuasai. Kita kena ada duit yang banyak di tangan kita. Untuk apa? Tapi untuk kita mengurus, untuk kita melakukan perkara yang sepatutnya memberikan kebaikan kepada seluruh ummah. Kerana kita ada khalifah Allah yang bertanggungjawab untuk memakmurkan, mengurus dunia ini. Kalau kita tak pegang, siapa akan bang? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang Islam yang ada prinsip dalam kehidupan, tidak memegang tampuk penguasaan ekonomi, kenegaraan, apa akan berlaku? Maka akan dipegang oleh orang yang sebaliknya tidak beriman, tidak bertakwa, tidak prinsip. Dan ketika itu, apabila mengurus dunia ini, ikut nafsu, ikut pemikiran manusia, akan berlaku banyak kerosakan di atas muka bumi ini. Sebab manusia kan, nafsu, ikut perasaan, ikut dia lah. Bukan ikut apa yang sepatutnya. Wallahualam. Baik, tuan-tuan puan-puan, kembali kepada ini. Untuk kita dapat ketenangan dalam hidup kita, perlulah kita ada sifat pemaaf dalam diri kita. Kita ni sentiasa berlapang dada. Apabila berlaku sesuatu konflik, ada berlaku perselisihan faham di antara kita. Sebab kita ini manusia. Kita bukan malaikat. Kan ada kan rancangan TV kan, aku bukan malaikat. Memang kita bukan malaikat, kita adalah manusia. Kalau malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yaf'alun. Ini ciri-ciri malaikat. Mereka ni tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak pernah melakukan maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mereka akan lakukan dengan penuh tanggungjawab tanpa ada kecuaian. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Memang Allah Ta'ala pun perintahkan kita dengan pelbagai taklifat. Kita ada kewajipan yang perlu lakukan. Kita ada muharramat, perkara-perkara yang dilarang yang Allah Ta'ala minta kita untuk tidak melakukannya. Itu taklifat. Sama juga dengan perintah-perintah yang diberikan kepada malaikat. Tapi malaikat ini special dia. Mereka tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taat 100%. Sebab itulah kan ada kata-kata yang selalu orang sebut kita, bila orang baik sangat, kau ni macam malaikat lah. Orang tu baik sangat, buat perkara yang buruk dia tak nak. Dan kita buat satu analogi. Betapa baik dia. Kau ni macam malaikat. Nak buat tu tak boleh, ni tak boleh. Tapi itulah sebenarnya yang sepatutnya kita ni sebagai manusia, kita sedar kita di atas dunia ini adalah untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Bukan kita nak memenuhi saja apa yang kita ingini. Tak salah untuk kita penuhi apa yang kita inginkan, tetapi ingat, kita tengok apa yang kita ingini itu adakah bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya yang diberikan oleh syariat ataupun tidak. Jadi antara cara untuk kita rasa tenang, kita boleh senyum dengan orang lain, tak masam muka, tak tarik muka, ialah dengan kita memberi kemaafan kepada orang lain. Sebab kita ni, saya katakan tadi, memang terkadang dengan tindakan-tindakan orang lain ni, kita akan kita akan rasa sakit hati. Kita akan rasa terhiris hati kita. Macam buah bawang itu dia potong-potong, dihiris-hiris. Disebabkan perkara-perkara yang lepas. Kau tak ingat ke dulu kau buat aku macam mana? Sekarang aku dah macam ni, enggak senang ke nak lupakan. Itu semua kata-kata yang Allah Rabbi, sebab ikut nafsu, ikut perasaan.
Tapi apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ialah kita perlu memberikan kemaafan dan lupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Untuk apa? Untuk kita rasa tenang, untuk kita rasa bahagia dan kita boleh senyum. Ya, tuan-tuan puan-puan, memang agak sukar kalau kita tak tenang, kita marah tidur nak senyum. Susah. Dan senyum itu tanda ya, daripada hati kita, ya, kita yang bahagia. Ya. Terkadang memang kita marah, kita rasa sedih, tapi bila kita paksa diri kita untuk senyum, secara tak langsung dia boleh mengawal diri kita dan mendidik jiwa kita untuk redha dan sabar di atas mungkin peristiwa-peristiwa yang boleh menyebabkan kita marah, menyebabkan kita sakit hati, menyebabkan kita terguris dan sebagainya. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 144 berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita. Dia suruh kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera untuk memohon kemaafan, keampunan daripada Tuhan kamu. Sebab memang kita manusia melakukan kesalahan dan kesilapan. Kerana itu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk memohon keampunan. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat Maha Pengampun, ya, sangat memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini satu petunjuk kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang memiliki kita, walaupun hambanya buat silap, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita memohon kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah, beristighfar kepadanya. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan Allah Ta'ala minta kepada umat, kepada hamba-hambanya ini supaya bersegera melakukan amalan-amalan yang boleh membawanya ke syurga di mana luasnya seperti langit dan bumi. Ya. Allah Rabbi, Allah Maha Berkuasa. Kita lihat keindahan, keajaiban ciptaan bumi ini sudah cukup menggambarkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Hebat. Belum lihat lagi kepada di langit, ya, di angkasa cakrawala yang mengasyikkan, memberikan suatu keajaiban di luar daripada kotak pemikiran manusia yang tak boleh nak dijangkau oleh manusia. Manusia dengan kemajuan teknologi angkasa lepas, mereka cuba untuk menerokai angkasa lepas. Tak jauh mana pun, ya, yang kita dengar sampai ke bulan, kemarin itu masih lagi dalam lingkungan bumi. Kalau diceritakan tamarikh itu pun di antara planet-planet yang masih antara yang terdekat dengan bumi. Belum lagi galaksi-galaksi yang lain. Allah Rabbi Maha Besar. Subhanallah. Ya, satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanda-tanda yang kita lihat di atas muka bumi. Itu pun Allah Ta'ala memberi keampunan kepada hamba-hambanya. Ya. Dan syurga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupanya sifat-sifat orang yang bertakwa ini, dia akan sentiasa bersegera untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berusaha untuk apa? Untuk mendapat syurga Allah. Ya. Dan tentang pamparan hati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala nyatakan lagi sifat orang yang bertakwa ini, iaitu orang yang membelanjakan ketika dalam keadaan senang dan susah. Mereka membelanjakan hartanya, sama ada untuk yang wajib itu untuk dirinya sendiri, untuk ahli keluarganya dan bentuk nafkah kepada anak dan isteri, ataupun yang bentuk zakat, kerana itu adalah infak yang wajib, ataupun yang sedekah sumbangan. Ya. Jadi mereka sentiasa membelanjakan hartanya ketika senang, wadara, dan ketika susah. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini yang menjadi ahli syurga ialah mereka sentiasa prihatin, ya, untuk membelanjakan perkara yang ada. Sebab itulah tadi nyatakan mereka tahu harta yang ada pada mereka bukan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan milik dia. Kita tidak memiliki apa-apa tetapi sebagai
trustee, pemegang amanah, dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang, mereka berbelanja kepada yang sepatutnya. Ketika susah pun bagilah bermujahadah untuk membelanjakan hartanya dalam bentuk infak ataupun benda yang nafkah yang wajib ataupun infak yang sunat, sumbangan dan sebagainya. Jadi hari ini tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, memang kita lihat pandemik COVID ini menjadikan ada orang yang dalam keadaan stabil, tenang. Contoh dia orang yang penjauh awam yang tidak terkesan ekonominya, mereka dalam keadaan stabil. Dan terkadang mereka itu lebih orang kata lapang belanjanya kerana dengan PKPB, pergerakan-pergerakan ini yang jadi perbelanjaan mereka dapat dikurangkan. Mereka hanya belanja pada pengajian. Kalau kerja di rumah contohnya, work from home, memang dia tak keluarkan duit minyak, dia tak payah duit tun. Jadi dia boleh simpan duit tersebut. Jadi di situ ketika senang, dia pun belanjakan juga. Ada pula antara kita yang berniaga sendiri contoh dia. Tapi dia tak PKP ni, dia tak boleh nak melaksanakan aktiviti perniagaan. Bisnes terpaksa tutup. Macam rakan-rakan kita, saya sendiri terlibat dengan travel agency kan. Memang kita tak boleh nak melakukan perniagaan. Bukan tak pandai mengurus bisnes. Bukan bisnes, tapi situasi tidak membenarkan kita untuk mengurus bisnes travel. Jadi di situ kita tenang, senyum dah, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa nak mengeluh-ngeluh, nak marah, nak berkeluh kesah, sebab kita buat macam mana sekalipun usaha yang terbaik untuk memajukan perniagaan, kalau Allah Ta'ala kata tak boleh, memang tak boleh kita nak buat, maka kita redha, kita carilah alternatif yang lain bagaimana kita untuk survive, untuk kita memenuhi kebutuhan diri kita. Rezeki Allah Ta'ala ada di mana-mana. Yang penting, apa tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita redha, sabar dan terus berusaha. InsyaAllah Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan usaha-usaha yang dilakukan oleh hambanya. Okey, kita tak ambil lagi tadi. Jadi sifat orang yang baik tadi, orang yang menjadi ahli syurga, mereka akan membelanjakan ketika senang dan ketika susah. Dan di antara sedekah yang wajib ini, sedekah yang paling afdal, waktu bersedekah ni bila? Bila apabila kita ketika susah tu. Ketika susah memang kita susah nak bersedekah. Macam mana kita fikir, duit aku ada sikit lagi, tinggal berapa ratus je. Kalau aku sedekah makin kurang. Dah simpanan pun tinggal sikit lagi, dah lah tak boleh buat bisnes. Pendapatan tak ada. Nanti kalau aku belanjakan lagi, makin kurang-kurang, nak buat apa? Tapi ketika itulah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata belanjalah sebahagian. Bukanlah semua, maksudnya kita ada yang allocate untuk keperluan asas dalam kehidupan kita. Kita simpan. Yang sebahagian sedikit itu kita tetap untuk menyumbang RM1 ke RM2. Boleh sumbanglah ke tabung Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara. Ada kan dekat bawah tu, dekat skrin tu dah ternyata. Tak apalah, sedekah sedikit, insyaAllah Allah Ta'ala akan ganti dengan perkara-perkara yang lebih baik. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan gantikan rezeki itu daripada jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab Allah Ta'ala yang mengatur, yang menetapkan rezeki kepada kita. Kita berusaha je. Kadang rezeki datang kepada kita bukan melalui kita, tetapi melalui orang lain. Contoh yang selalu orang melihat tentang Siti Hajar dan Nabi Ismail. Di mana yang berusaha mencari air itu adalah ibunya. Tapi air itu siapa yang dapat? Yang dapat air itulah Nabi Ismail, yang ketika itu kata kakinya menghentak-hentak ke bumi dan sudah terpancar air Zam-Zam, sampai sekarang. Usaha si ibu, tapi yang dapat rezeki itu adalah anak. Begitulah kita. Yang penting kita usaha je lah, cari jalan. Jangan kita mengeluh, jangan kita bermalas-malasan. Dengan apa juga cari rezeki. Cari yang halal, insyaAllah. Rezeki itu akan bagi, kalau tidak melalui diri kita. Mungkin tidak suami, mungkin melalui isteri. Isteri senang je dapat duit, kerja pun tetap dan sebagainya. Mungkin tak melalui isteri, mungkin anak-anak. Dan terkadang bukan dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk kesihatan. Anak-anak jarang sakit, selamat daripada COVID-19, kerana kita nak tenang hati, anak-anak kita jadi soleh-solehah, sentiasa menggembirakan ibu dan ayah, menjaga solat, baca Quran dan sebagainya. Semua itulah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan kena senyum. Ini saya katakan, wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas.
ya. Orang yang bertakwa yang menjadi ahli syurga itu ialah orang yang kaziminal ghaiza, orang yang menahan daripada sifat marah. Memang kalau naik ke hati kita marah betul. Bawalah kita slow sangat. Lepas tu nak belok kanan kiri tak bagi signal, kita marah kat dia. Jadi kita sabar je lah kan. Orang tengah jam ni yang jalan, dia senang je nak menyelit-nyelit. Tak boleh tunggu kita masa marah. Tapi kita tahan kemarahan kita. Dia sebut, la taghdab. La taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Berulang kali Nabi sebut, ya, tentang papan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala suka sayang kepada orang-orang yang tidak marah. Wala'afina anin nas. Dan sentiasa memberikan kemaafan kepada orang lain. Ya. Dia tahan marah. Kemudian dia beri maafan kepada orang lain. Tak apalah. Kita manusia kan. Mana yang tak buat silap. Ustaz nanti dia buat silap lagi. Ustaz dia berulang lagi. Di situlah Allah Ta'ala nak uji kita. Kesabaran kita. Ya. Adakah kita bersedia untuk memberikan kemaafan. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak mempunyai kemampuan untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu kendaki, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Justru itu, berilah kemaafan, sentiasa senyum, lemparkan senyum, ya, senyuman, ya. Kerana bila senyum kita tak perlu nak buat apa-apa, tapi situlah dia akan menarik ketenangan, membawa kepada kebahagiaan dan akan bawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bila kita senyum, kita akan rasional, kita akan tenang. Bila kita tenang, apa-apa tindakan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu akan apa dia? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam kehidupan kita ada satu lagi sepotong ayat yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa memberikan kemaafan kepada orang lain. Ya, tidak menuding jari ya kepada orang lain di atas apa-apa yang berlaku. Kerana orang Islam, orang yang baik, orang yang positif, dalam apa perkara mereka akan mencari solusi. Dia tidak akan menyalahkan orang lain. Kerana dia faham, dia yakin apa yang berlaku itulah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita semua. Ya, pandemik yang berlaku, gelombang yang ketiga, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita sama-sama kita jaga kita, ikutlah SOP. Tak perlu keluar, duduk kat rumah je lah. Sebab keadaan hari ini, ya, suatu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, ya, kita kena duduk rumah. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebenarnya saya lupa nak beritahu tadi, pagi ni sepatutnya Ustazah Isfadiah yang bagi tazkirah pagi. Tetapi oleh kerana Ustazah Isfadiah ada slot di Radio Zayan, maka saya ambil alih lah untuk dia hari ini. InsyaAllah dia akan ganti pada masa yang akan datang. Ya. Doakan ya, Ustazah lancar nanti di Radio Zayan. Ya. Kembali tadi pesannya tuan-tuan puan-puan, mungkin ini satu peringatan daripada Allah kepada kita agar kita beringat. Sebelum ni dah cantik dah, kita jaga SOP, ya. Berlaku semula, kita cuma muhasabah balik lah. Kita berhenti daripada kita menyalahkan orang lain. Yang berlaku dah berlaku pun. Ya. Tak boleh nak yang lepas tak boleh nak diulang balik. Sebab itu kita boleh kemaafan kepada yang berlaku. Dan sekarang ni kita usaha sama-sama. Ya, untuk kita mengekang atau kita memutuskan rentetan jangkitan virus COVID-19. Ya, apa juga lah kerana sebab ada virus itu dah bermutasi ke, dah berebak sebagainya. Itu kita yakin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kena sama-sama berusaha untuk kita menghentikan rangkaian ataupun rantaian COVID ini agar ia tidak terus merebak. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keizinan adanya penawar, ya. Mungkin antibodi kita sudah kuat untuk melawan virus tersebut, ya. Sebab kita tahu dalam perubatan, dalam sains perubatan ini, virus ini bukan suatu yang mudah untuk hilang daripada keadaan. Perlukan masa yang panjang, perlukan cari vaksin dan sebagainya. Kita perlu berusaha, namun kita perlu serahkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 237 menyebutkan
wa an ta'fu aqrab lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Wa an ta'fu aqrab lit-taqwa, bahawasanya kamu memberi kemaafan itu lebih hampir kepada takwa. Artinya bila kita sentiasa memberi kemaafan, kita berlapang dada memberikan kemaafan kepada orang lain, walaupun kita geram betul hati kita kan dengan sikap dia macam itu, tetapi Allah huwa aqrabut taqwa, itu yang lebih hampir membawa kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita memberi kemaafan ni tuan-tuan puan mati, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kita mampu untuk mengawal hati kita, mengawal perasaan kita. Ya. Akhirnya bila kita boleh kawal, kita boleh melakukan perkara yang baik-baik saja. Ya, kalau kita boleh kawal, akhirnya apa? Kita akan marah. Bila marah ni mungkin dengan perasaan geram, tak boleh nak kawal dengan tindakan. Dengan tindakan akhirnya mungkin kita akan melakukan jenayah. Kita tak boleh nak kawal kita tumbuk orang, kita geram dan sebagainya. Mungkin kita buat tindakan-tindakan yang lebih agresif, menyebabkan berlakunya konflik, berlakunya pergaduhan, tiada keharmonian di dalam kehidupan kita. Ya. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupa. Ya. Al-fadla, kelebihan-kelebihan. Mungkin ada kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan di antara kamu. Ya. Kan memang kalau kita dah marah ni, ya, kita tak nampak kebaikan dia. Walaupun 1000 kebaikan yang dia telah lakukan kepada kita, tapi dengan sebab kita marah, kita tak boleh nak kawal hati dan perasaan kita, kita lupa kebaikan yang telah dia lakukan. Jadi menyebabkan kita apa? Kita itulah hilang jati diri kita, hilang kemanusiaan kita kerana mengikut nafsu. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah ingatkan lagi, Allah Ta'ala sangat melihat apa-apa yang kita lakukan. Jadilah itulah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sekali lagi untuk kita share, like and share Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Dan jangan juga lupa untuk subscribe ya daripada channel Dewan Dakwah untuk kita ikuti ya banyak tazkirah-tazkirah yang telah diberikan oleh asatizah daripada Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Jangan lupa juga untuk sama-sama kita menyumbang, sama-sama kita membangunkan dakwah bersama dengan Masjid Dakwah Negara. Jadi yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu pada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa committed, sentiasa mengikuti ya, program-program di Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Semoga anda semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan, kita dijauhkan daripada wabak COVID-19 ya. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junul wal juzam wasayyi'il asqam. Ya Allah Tuhan kami, kau lindungilah kami daripada penyakit sopa, daripada penyakit gila, penyakit juzam, wasayyi'il asqam, dan juga penyakit-penyakit yang buruk di kalangan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kau angkatlah wabak ini dengan segera, kau beri kepada kami keafiatan, kesejahteraan, dan kau selamatkan segala umat manusia di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong.
Allah.